billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton terus setia bersama dengan kami dalam pengajian pada hari ini, pengajian fiqh, iaitu topiknya bersahabat. Kita semua ada sahabat dan kita sayang kepada sahabat kita. Tetapi persoalannya, apa batas bersahabat? Dan ada tak larangan dalam bersahabat? Dan apakah kebaikan bila mana kita bersahabat? Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita, Al-Fadhil Ustaz Prof. Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ustaz, saya nak jadi sahabat Ustaz juga. Ya. Boleh ke Ustaz? Boleh. Saya pun jadi sahabat Aiman lah. Baiklah. Baik, kepada para penonton mesti nak tahu, kita bersahabat selama ni sebenarnya banyak kebaikan ke banyak keburukan? Baik, kepada para penonton yang mungkin nak bersama dengan kita ataupun nak mengajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk mengajukan soalan anda, ataupun boleh call kita di talian 1800 8816 77. Baik Ustaz, sebagai mukadimah, silakan sahabat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Dai Aiman dan juga sahabat-sahabat penonton yang menonton program Tanyalah Ustaz kita pada pagi ini, biar tahu jangan keliru. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih mempunyai sahabat yang jujur, yang bersama kita sama ada dalam keadaan susah dan senang. Dan sebenarnya bila kita sebut tentang dari sudut bersahabat itu, sebenarnya siapakah sahabat? Jadi kalau kita lihat sahabat ni dalam bahasa Arab, dia perkataan sahabat ni bersahabah, orang yang berdekatan dengan kita, al-murafiq. Al-murafiq maksud dia orang yang rapat dengan kita, sahabat ni. Bahkan perkataan sahabat tu juga datang perkataan sahib. Sahib ni maksudnya yang mempunyai. Sahibud dar, yang mempunyai rumah. Itu dari sudut ta'rif, dari sudut makna mu'jam lah. Jadi sahabat ni orang yang hampir dengan kita, baik dengan kita, seolah kita saling mempunyai di antara satu sama lain. Itu yang kata sahabat. Sebab itu disebut juga sebagai sahabat itu juga merujuk kepada orang yang melazimi seseorang. Melazimi ni kalau bahasa kita sebut mendampingi lah. Mendampingi. Sebab itu dalam hidup kita juga bersahabat dengan orang paling rapat dengan kita, dengan pasangan kita, dengan ibu bapa kita, kan? Hatta walaupun ibu bapa yang bukan Islam sekalipun, dia tetap ibu bapa yang kena bersahabat dengan cara yang baik. Mana berdamping dengan cara yang baik. Wa sahibhuma, dalam surah Luqman Allah Ta'ala sebut, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, berdampinglah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi itu kita sebut sebagai sahabat. Maka dengan sebab itu dalam kehidupan kita ni, kita perlu kepada sahabat sebenarnya. Sebab sahabat ni dia akan sahabat yang baik lah. Dia bahkan menjadi tanggungjawab kepada sahabat yang nama sahabat tu. Sebab hari ni kadang panggil sahabat tapi dia bukan sahabat pun. Dia kaki sebatnya. Kan itu kadang-kadang berlaku.
Yang betul-betul sahabat ni dia menunjuk kita ke arah jalan yang baik. Sebagai contoh, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf yang mana dia menasihati rakan yang masuk penjara bersamanya. Yang masuk penjara, maka dia menasihati, memberitahu, ya sahibai sijni arbamu mutafariqun khairun amillah al-wahil qahar. Wahai sahabat sepenjara, seolah begitulah, maknanya kita sama-sama penjara, dia sahabat. Sempat Nabi Yusuf alaihissalam memberi nasihat kan, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindarkan diri daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana nasihat yang diberikan oleh Nabi SAW sebagai sahabat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, idhuma fil ghar, ketika mana mereka berada dalam gua Gua Thur, Gua Thur dalam peristiwa hijrah, yang mana nasihatnya, idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata li sahibihi itu ketika mana Allah rakamkan dalam Quran, Nabi SAW menyatakan li sahibihi kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah berduka cita. Nampak dia punya sahabat itu, jangan berduka cita, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi daripada ayat Quran ini juga kita jadikan doa dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi satu situasi stres ke masalah, macam-macam masalah dah hari ini kan, kita membaca la taqaf la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kita bimbang, jangan kita berduka cita, kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama kita. Jadi itulah, kalau kita lihat banyak ni isu-isu sahabat ni, tapi sebagai satu mukaddimahnya, kita lihat itu antara perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Dan sahabat juga, pasangan itu sahabat, pasangan suami isteri. Maka dengan sebab itu menasihatinya ketika mana berlaku kepincangan. Contohnya dalam soal nusyuz, Allah Ta'ala sebut wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Mereka yang kamu takut berlaku nusyuz, maka berilah nasihat kepada mereka. Jadi itu juga nasihat. Begitu juga dalam kisah Ashabul Kahfi, yang mana diceritakan tentang sahibul jannatain, pemilik dua kebun, yang menasihati kawan dia supaya jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab. Dan seterusnya ayat, dia berkata kepada saudara sahabat dia, apakah kamu nak kufur pada Allah Ta'ala yang menciptakan kamu daripada tanah, dan seterusnya. Jadi di situ kita melihat, itulah kita sebut sebagai sahabat, perkara-perkara yang berkaitan dengan sahabat sebagai satu mukadimah perbincangan kita pada pagi ini. Baik Ustaz, sahabat kita, soalan pertama kita pada hari ini, kita bersama dengan Quratul Hafiz. Apakah perbezaan maksud antara sahabat, kawan, rakan dan juga kenalan, Ustaz? Baik, terima kasih kepada sahabat yang bertanya. Soalan dia, maksud sahabat, kawan, rakan dan kenalan. Ini pertama sekali, soalan ni berkaitan dengan bahasa Melayu ni. Ini perkataan dalam bahasa Melayu. Jadi kena merujuk kepada kamus untuk kita mengetahui apakah perbezaan perkataan di dalam bahasa Melayu, iaitu antara sahabat, kawan, rakan, kenalan. Tetapi yang kita faham dalam konteks bahasa Melayu ni, sahabat memang diambil daripada bahasa Arab. Macam kita sebut tadi, sahabat memang perkataan bahasa Arab yang menunjuk kepada seseorang yang sangat rapat dengan kita, yang dia memiliki rasa tanggungjawab kepada kita. Itu sahabat. Manakala perkataan kawan ni memang dalam bahasa Arab tak ada kawan. Yang ada sadiq. Sadiq. Contohnya sadiq itu kalau dalam bahasa Arab menunjuk kepada orang yang kita percaya pada dia. Kata sidqun, kan? Siddiq, dia dalam perkataan yang sama. Cuma kalau dalam perkataan bahasa Melayu, kalau tak silap saya lah, kawan ni maknanya yang kita boleh berkongsi satu perkara. Contohnya kita kongsi minat,
kita kongsi sesuatu dengan dia, kita berinteraksi dengan dia, kan? Jadi itu kawan. Begitu juga rakan. Rakan juga dia merujuk kepada orang yang kita kata berada dalam satu organisasi yang kita berurusan dengan dia, dan juga begitu juga kenalan. Ini semua kita kata perkataan-perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu lah. Kenalan itu dia merujuk kepada siapa-siapa yang kita kenal. Asal perkataan dia kenal, kan? Arab tak ada, kanala tak ada, kanala yaknulu tak ada. Tapi kenal dalam bahasa Melayu ni lebih merujuk kepada orang yang kita kenal, sama ada dia boleh jadi kawan kita ataupun tidak. Kadang-kadang kenal dalam Facebook, kenal di Instagram, kenal di alam maya dan pelbagai lagi. Jadi itu dari sudut kita kata perkataan, maksud perkataan itu yang nak secara lebih sahih memang kena rujuk kepada kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kerana ia berkaitan dengan istilah dalam bahasa Melayu. Baik Ustaz, zaman Nabi pun dah digunakan istilah berkaitan dengan sahabat ini. Dan kita nak tahu apakah maksud sahabat yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Anda semua pasti rindukan sahabat lama anda, kan? Baik, Nabi SAW telah menggunakan perkataan sahabat ni dah lama dah Ustaz, ya? Dan kita nak tahu siapakah yang digelarkan sebagai sahabat pada zaman Nabi SAW. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat kepada apa yang disampaikan oleh junjungan besar baginda Nabi SAW, memang perkataan sahabat itu telah digunakan, bahkan ianya memang merupakan perkataan daripada bahasa Arab itu sendiri, sahabat, dan jamak dia adalah al-ashab, kan? Dan para sahabat Nabi disebut sahabah lah. Al-ashab itu merujukkan sahabat-sahabat. Sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Nabi SAW menyatakan bahawa khairul ashab indallah khairuhum li sahibih. Itu Nabi sebut begitu. Nabi kata khairul ashab indallah, sebaik-baik sahabat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khairuhum li sahibih, mereka yang paling baik terhadap sahabat dia, melakukan kebaikan terhadap sahabat dia. Maka dalam hadis At-Tirmizi ini disebut oleh Al-Mubarakfuri ketika mana mensyarah hadis ini, beliau menyatakan bahawa maksud khairul ashab itu, sebaik-baik sahabat itu adalah aktsaruhum thawaban indallah. Mana sebaik-baik sahabat, mana sebaik-baik mereka yang boleh mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah khairuhum li sahibi, orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Kata Al-Mubarakfuri, maksud dia aktsaruhum ihsana, aktsaruhum ihsana walau bin nasihah, iaitu orang yang paling banyak memberi kebaikan, ihsan, memberi kebaikan kepada sahabatnya, walaupun sekadar memberi nasihat. Memberi kebaikan ni bukan mesti bagi duit. Kita hari ni kau tak bagi duit tak baik, ya? Kau tak belanja makan tu tak baik. Dah, bukan mesti bagi duit. Kita memberi kebaikan, apa-apa kebaikan, perkara yang bermanfaat, walau bin nasihat, walaupun dengan nasihat. Sebab sahabat yang baik itu yang dia tak nak lihat sahabatnya itu mendapat kesengsaraan, bukan sekadar atas dunia tapi di akhirat. Maka dengan sebab itu dia akan menasihati sahabatnya kalau nampak sahabatnya itu dia terseleweng daripada jalan kebenaran. Tetapi kalau orang tak peduli pada sahabat dia, konon dia, ni kawan aku
dia tak tegur, dia tak buat apa, maknanya itu bukan dia sayang sahabat, itu dia akan menjerumuskan sahabat ke arah yang tidak baik, maka itu bukan sahabat sebenarnya. Itu tak ada maka sahabat, dia tidak memberi kebaikan kepada sahabatnya yang lain. Okey, baik Ustaz. Kalau kita lihat kepada sahabat ini, dia ada macam-macam jenis Ustaz. Ya, ada sahabat yang baik, ada sahabat yang jahat, ada yang sahabat yang boleh jadi nak makan kawan, nak ambil kesempatan daripada kawan, dan tetapi kita nak bicara selepas ini, ada sahabat kita di talian nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Boleh kita raikan Ustaz? Ya, silakan. Baiklah. Assalamualaikum Cik Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Dr. Muhammad Suki Osman. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Serdaki ni, Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Doktor. Sahabat Doktor, sahabat ni dia kadang-kadang kita ni, dulu orang tutur dulu dia kata kalau sahabat ni dia datang waktu kita susah, kawan ni dia datang masa kita senang je. Jadi soalan saya Doktor, apa kita perlu jauhi sikap sahabat yang kadang-kadang mulut yang tak diinsurans ni Doktor. Dia cakap ikut sedap mulut dia. Tapi dia tu kawan rapat dengan kita. Kalau masa kita susah dia tolong. Jadi masa kita senang pun dia tolong juga. Kalau kita senang kita tolong dia tolong kita, begitu Doktor. Jadi soalan saya, apakah kerana sikap seorang sahabat yang kata mulut tak ada insurans tadi tu, dia ikut sedap mulut je, kadang-kadang jumpa kita menatang ni hidup lagi rupanya. Jadi masalahnya kadang-kadang kita terasa dengan sikap itu, dan apakah kita perlu jauhi sahabat yang sebegini ataupun kita perlu mendampingi dia untuk mengubah sikap dia yang dikatakan sebagai mulut tak insurans tadi, dan sepatutnya kita ada titik persamaan, bukan titik perbalahan itu yang kita perlu terap dalam bersahabat itu. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulut tak ada insurans Ustaz. Memang ini mulut tak ada insurans ni satu penyakit yang sangat-sangat besar yang melanda manusia pada zaman sekarang. Ini bukan takat mulut saja, kadang tulisan dia macam mulut dah juga. Dia menulis, dia tulis dalam media sosial. Kira baca tu pedih sangat-sangat kan. Dia nak kutuk kawan dia, asalkan aku kawan baik, aku dah kutuk selamanya kan. Dia mengaibkan. Ini tak betul, cara tu tak betul. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat kepada hadis Nabi SAW, Nabi mengingatkan kita dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Nabi kata, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat melainkan dengan orang yang beriman, dan jangan makan makanan kamu melainkan orang yang bertakwa. Jadi maknanya di situ Nabi kata wala tusahib illa mu'mina, jangan bersahabat melainkan orang yang dapat memberi kebaikan. Iaitu begini, macam kes tadi, mulut tak ada insurans. So bagaimana? Kita tahu dia ni kadang-kadang ialah manusia kan. Dia duk rasa dia dah kawan lama kita, dia rasa macam alah tak ada apa kan. Dia tak tahu bahawa macam mana sekalipun yang kata lidah ni memang wajib dijaga. Tambah-tambah kalau kita nak mengekalkan persahabatan dengan jangka masa yang lama. Sebab Nabi SAW menyatakan bahawa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaklah dia bercakap baik. Ni kita menafikan tadi ni, si mulut tak ada insurans tadi kan. Cakap baik ataupun diam. Jangan kita menyakiti rakan kita. Baik. Tadi Cik Umar tanya tadi, bagaimana kita nak kena avoid ke, kita nak jauhkan diri pada tidak. Nasihat dia. Ad-dinun nasihat. Agama tu nasihat. Sebab apa? Sebab kita sayang kat sahabat kita ni. Dengan kita ni kawan lama, kita boleh tahan lagi. Walaupun kita berasa hati, kita tak suka. Bayangkan sahabat kita ni dengan orang lain, mulut tak ada insurans juga, maka dia boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan, permusuhan, perpecahan. Jadi sahabat yang baik ni jangan lupa untuk menasihati sahabat dia.
Jadi kita akan nasihat ni, cakap ni lah, ikhlas lah, sincerely lah, kata ikhlas ni daripada hati. Kawan-kawan aku lama, sahabat aku lama, mulut hang tak ada insurans lah. Sebut betul-betul, mulut hang tak ada insurans. Hang kena perbetul sikit mulut tu. Lidah tu kena perbetul sikit. Supaya apa? Supaya tidak dapat dosa. Sebab benda macam ni boleh mendatangkan dosa. Jadi bukan kita nak buang dia terus oleh kerana mulut tak ada insurans, bukan kita buang dia, tapi kita nak memperbetulkan. Itu sahabat yang betul. Itu sahabat yang sebenarnya memperbetulkan atau menegur kesilapan sahabat kita untuk sama-sama melakukan kebaikan. Wallahualam. Baik Ustaz, kita nak raikan lagi soalan sahabat kita di talian bersama dengan Cik Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Doktor. Okay, saya ada dua soalan ringkas kat sini. Yang pertama saya nak tanya, apakah benar jika seseorang itu hendak berubah menjadi baik, Allah SWT akan hantarkan sahabat yang baik-baik padanya? Yang kedua, bolehkah sahabat yang baik membantu kita di akhirat kelak? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan yang cukup menarik Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Encik Ismail Mat Isa tentang sahabat. Ya, bagaimana kalaulah seorang contohnya orang yang baik, maka Allah akan hantar sahabat yang baik. Ya, sebenarnya dalam konteks nak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengetahui siapa yang nak kepada hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, kata Allah dalam surah Al-Qasas ayat 56, iaitu Allah mengetahui siapa yang nak hidayah. Bila orang yang nak hidayah Allah Taala, antara jalan-jalan hidayah itu adalah mempunyai sahabat yang baik. Sebab itu Nabi SAW memberi satu perumpamaan. Nabi kata, mathalul jalisi salih, perumpamaan orang yang berdamping atau mempunyai sahabat yang baik. Dan Nabi buat satu analogi pula, bagaimana sahabat yang baik, bagaimana sahabat yang tidak baik. Maka dengan sebab itu, dalam usaha kita mencari keredaan Allah, nak cari hidayah Allah, sememangnya kita perlu pada sahabat, dan kita kena cari sahabat yang baik. Sebab itu Syekh Ibrahim Al-Khawas, seorang ulama sufi, ketika mana beliau membicarakan tentang nak polish, nak baikkan hati kita. Kadang-kadang kita ni, kita hanya memperbetulkan jasad kita saja. Mana sakit kita ambil ubat. Hati kita macam mana? Sedangkan hati kita itu hak Nabi SAW sebut. Nabi kata, idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau baik, baiklah seluruh individu itu. Kalau tak baik, tak baiklah. Maknanya hati. Jadi hati tu kita nak kena betulkan, kita nak bersihkan, kita nak bagi ubat pada dia supaya apa? Supaya mudah untuk kita menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW dalam bab hati ni pun, kalau kita lihat hadis daripada Ummu Salamah menyatakan Nabi cukup banyak mengamalkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, hingga akan kata ulama ini doa yang kedua banyak yang dibaca oleh Nabi SAW dalam kehidupan Nabi. Apa dia? Ya muqallibal qulub, wahai yang Allah yang boleh membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Jadi macam mana kita nak tetapkan hati ini atas ketaatan pada Allah? Disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas, mujalasatus salihin. Berdamping dengan orang saleh. Makna bersahabat dengan orang saleh. Sebab al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu berada di atas cara hidup kawan dia. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana orang yang baik, cuba kita tengok, kita sebutlah kaki masjid lah, contoh kaki masjid. Cuba tengok kawan-kawan dia, semua kaki masjid. Nampak? Sebab tu dia mudah nak pergi masjid. Tengok kaki, orang kata kaki mesyuarat tingkap, kan? Ataupun kaki mengumpat. Cuba tengok kawan-kawan dia, semua sama naiknya mengumpat, dahsyat kan? Cuba tengok kaki judi. Sebab apa dia payah sangat dia nak tinggal judi? Sebab kawan-kawan dia kaki judi juga. Sebab itu kawan ni sebenarnya
boleh kita katakan memberi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Tak kiralah sama ada orang itu budak-budak ke, remaja ke, orang dewasa ke. Cuba lihat seseorang itu yang mana sebab tu kita al-mar'u 'ala dini khalil, seseorang itu berdasarkan kepada cara hidup kawan dia. Maka dengan sebab itu falyanzur ila man yukhalil, perhatikanlah, lihatlah siapa kawan kamu. Jadi dalam mencari hidayah Allah, memang kita kena mencari kawan yang betul, yang baik, yang bukan sekadar akan memberi kebaikan kepada kita di dunia, tetapi insya-Allah kawan yang baik ini akan membantu kita di hari akhirat kelak. Baik, kita nak tanya Ustaz, adakah sahabat yang baik ini dapat tolong kita di hari akhirat kelak? Kita jawab selepas ini Ustaz. Ya. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian. Terus dalam pengajian fiqh kita pada hari ini berkaitan dengan sahabat. Baik Ustaz, adakah sahabat kita ni boleh selamatkan kita di hari akhirat kelak Ustaz? Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Dia sahabat ni, dia bukanlah sekadar sahabat kita di atas dunia, tetapi sahabat yang baik, dia akan memberi kebaikan sampai ke hari akhirat. Dia akan menolong kita. Dia akan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kita. Tapi dengan syarat kita ni adalah keimanan kepada Allah Taala. Kalau seseorang yang tidak ada iman nak bantu macam mana, kan? Sebab itu kalau dilihat di dalam Al-Quran, Allah Taala menceritakan tentang bagaimana penghuni neraka, penghuni syurga. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni syurga. Penghuni syurga itu orang yang berjaya, orang yang mendapat kemenangan. Dan golongan kafir sebenarnya, dia tak ada sahabat pun. Walaupun kawan di atas dunia ni nampak baik dan sebagainya, tapi di akhirat besok dia menjadi musuh sebenarnya. Dia tidak ada. Sebab itu dalam Al-Quran Allah menyatakan orang kafir ni, dia kata fama lana min syafi' wala sadiqin hamim. Kami tak ada siapa boleh bagi syafaat pun. Ini orang golongan kafir. Allah rakamkan dalam Quran, golongan yang kafir, dia menyatakan bahawa tak ada siapa boleh bagi syafaat, tak ada kawan-kawan boleh bagi syafaat kepada dia, dan tidak ada kawan yang betul-betul dapat memberi kebaikan. Bahkan pada hari itu bukan sekadar kawan-kawan, keluarga sendiri kalau tak beriman kepada Allah, kalau engkar kepada Allah, kalau kufur kepada Allah, Allah Ta'ala sebut yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Pada hari yang akan kita kata yafirul mar'u, akan terpisahnya, akan larinya seseorang daripada saudaranya, daripada ibu bapa sebagainya, daripada sahabatnya. Sebab apa? Sebab kerana kekufuran. Sebab itu yang pasti, yang pertama sekali, jadilah sahabat yang dapat membantu di atas dunia ini dari sudut menghasilkan ketakwaan kepada Allah. Dan pada ketika itu di akhirat insya-Allah dia akan saling dapat membantu di antara satu sama lain. Baik Ustaz, sahabat kita Ana Karnina nak tanya soalan, apakah pengertian bersahabat dengan si penjual minyak wangi dan si tukang pembuat besi? Yang kedua, adakah bersahabat dengan Al-Quran banyak memberi manfaat kepada pembacanya yang boleh menjadi sahabat setia di alam barzah? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat Facebook yang bertanya. Yang pertama tentang pengertian sahabat dengan si penjual minyak wangi dan si tukang pembuat besi. Dia sebenarnya soalan ni dia berkaitan dengan satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Nabi mendatangkan satu analogi, satu perumpamaan. Nabi kata mathalul jalisi salih, perumpamaan, analogi orang yang berkawan, bersahabat dengan penjual minyak wangi. Itu minyak wangi tu. Orang bersahabat dengan minyak wangi ni, paling tidak kalau dia tak dapat minyak wangi free pun, dia dapat bau. Kan?
keluar daripada kedai minyak wangi. Member duduk sembang di kedai minyak wangi ni keluar. Orang bau, mari mana bau sedap ni. Nabi nak mengumpamakan kepada kita betapa cantiknya berkawan dengan orang yang baik ini. Sebab tu Nabi sebut gitu. Nabi bagi perumpamaan tu, Nabi sebut mathalul jalisi salih. Perumpamaan kita berdamping, bersahabat dengan orang soleh. Orang soleh macam mana perumpamaan dia, analogi dia? Seumpama berkawan dengan penjual minyak wangi. Jadi dengan perumpamaan analogi yang diberikan oleh Nabi kepada kita dapat mendekatkan pemahaman pada kita. Kalau kita kawan dengan orang penjual minyak wangi ni, kita dapat minyak wangi free, paling tidak bau wangi itu akan ada. Begitulah perumpamaan kata Nabi berkawan dengan orang saleh, bersahabat dengan orang saleh. Jadi di sini menunjukkan kepada kita menjadi kewajipan untuk kita mencari orang yang saleh. Satu. Yang kedua, Nabi juga memberitahu tentang apa? Wal jalisus mathalul jalisisu, iaitu perumpamaan analogi orang yang berkawan dengan sahabat-sahabat atau rakan-rakan yang su ni yang jahat, yang tak baik. Seumpama dia berkawan dengan pembakar besi. Zaman dulu kita, kadang zaman sekarang kita tak dapat nak bayangkan. Zaman dulu dia bakar besi, dia tiup. Jadi bila dia tiup tu, silat-silat terbakar. Kita duduk sebelah dia pun, dia punya api tu sambar terbakar. Kalau tak terbakar pun bau asap tu dia busuk. Jadi Nabi nak gambarkan pada kita, itulah kesan buruk apabila berkawan dengan kawan yang tidak baik, yang tidak bertakwa kepada Allah. Maknanya ianya akan merosakkan diri kita. Jadi daripada hadis tu nak menunjukkan menjadi kewajipan yang sangat-sangat penting untuk kita berkawan, bersahabat dengan orang yang saleh dan menjauhkan diri daripada golongan yang taleh. Sebab saleh lawan dia taleh. Okey, itu pertama. Yang kedua tentang bersahabat dengan Al-Quran. Baik. Dia memang kalau kita melihat juga kepada hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Makna bersahabat dengan Quran lah kita serta berdamping, sebab sahabat tu serta berdamping. Jadi kita serta baca, kita berdamping dengan Quran. Maka Nabi suruh kita buat sedemikian. Kerana apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang pada hari kiamat esok untuk memberi syafaat kepada mereka yang berdamping dengannya. Jadi besok di akhirat esok, Quran itu akan jadi syafaat, menjadi syafaat kepada kita, menjadi peguam bela kepada kita di hari akhirat kelak. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita nak bersama dengan Fadil Ustaz, bersama dengan Ilyas Abu Bakar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan yang iman juga Dr. Muhammad Suki Muhammad Osman, bersihat dan dirahmati Allah selalu. Amin. Soalan saya begini, Doktor. Saya ada seorang sahabat. Ya. Dia ni jahil tentang agama dan juga tidak mau bersolat lah. Kita kata, tapi berpuasa dia nak, tapi bersemayang dia tak mau. Tapi dia ni tega dengan hiburan, dengan orang kata ni radio lah. Jadi saya terpaksa ikut rentak dia. Untuk nak bimbing dia lah. Saya bisa berkata kepada dia, saya ni kian, dia kata nak ajak, bukan saya seorang nak masuk syurga. Saya pernah ajak kawan saya nak masuk syurga. Jadi saya nak bimbing dia. Tapi kita boleh ajak dia, tapi hidayah tu milik Allah, bukan? Dia tak mahu nak dengar. Ya. Silakan. Dia, kita nak ajak dia nak mayang ke apa, dia dengar macam tu, tapi dia nampak dia perlahan-perlahan dia ikut. Dia macam majlis tahlil saya ajak dia, mula-mula dia berzina, ceramah agama pun dia berminat, tapi yang solat ni dia tak nak buat. Masih lagi orang tak faham. Jadi nak minta pencerahan daripada doktor lah. Bagaimana cara ni? Saya dah bukan kata hampir dah putus asa, tapi kesiankan dia. Tak ada siapa yang nak beli bimbing dia dah. Nampak orang macam tak mau nak berkawan dengan dia. Tadi saya terpaksa berkawan dengan dia untuk menarik dia perlahan-perlahan. Minta pencerahan bagaimana cara yang terbaik untuk saya bawa sahabat saya ni ke jalan yang benar ni. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Ilyas Abu Bakar.
pemanggil setia kita di Tanyalah Ustaz juga. Terima kasih di atas persoalan yang menarik yang juga yang menceritakan ni pengalaman sendiri. Soalan yang berkaitan dengan pengalaman Cik Ilyas sendiri berkawan, bersahabat dengan seorang ni bagus. Kadang-kadang orang ni memang dia bagus daripada segala segi. Cuma satu perkara yang tak bagusnya ialah dia tak solat. Dia tak solat. Maka bila mana dia tak solat, sedangkan solat itu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikannya, makna dia mendirikan agama. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkannya, faqad hadamad-din. Dia meruntuhkan agama. Jadi maknanya apa? Maknanya saudara yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kawan kita ni sedang meruntuhkan agama dia. Sebab tu para ulama menyatakan, para ulama buat satu analogi tuan-tuan. Satu perumpamaan. Solat ni, dia seumpama kepala pada tubuh badan. Kalau anggota kita ni, ibadat solat ni, dia seumpama kepala. Bayangkanlah kalau orang tu tak ada kepala, boleh hidup ke tak boleh hidup? Mana tak boleh hidup? Bangkai bernyawa. Kalau tak ada tangan, boleh hidup lagi. Tak ada mata pun guna ni, masih lagi boleh hidup. Tak ada kaki, boleh hidup. Tak ada kepala, boleh hidup. Begitulah keadaan perumpamaan orang yang tidak melaksanakan, mengerjakan solat. Baik. Balik kepada kisah tadi. Bila begitu, macam mana kita nak buat? Sebab kita kesian ni, kita sahabat kita ni, kita kesian. Kita sayang kat dia. Kita tak nak dia terus hanyut. Satu perkara ya. Kita kena ingat firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa pun yang engkau sayang. Allah Taala boleh bagi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Nabi SAW sangat sayang kepada bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Dan Nabi berusaha nak ajak dia beriman kepada Allah Taala, tetapi sebagaimana disebut dalam kitab-kitab sirah, fiqh sirah an-nabawiyah oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, disebut dalam sirah Ibnu Hisham, disebut dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtub dan seumpamanya, menyatakan bahawa yang kata Abu Talib tetap tidak boleh ataupun tidak menerima. Tak boleh buat apa? Kita boleh mengajak, kita boleh berdoa, doalah yang terbaik untuk kawan. Kan doa sungguh-sungguh, insya-Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah Allah Taala. Kita ajaklah, gunalah skill macam-macam skill pun. Tetapi last kali kita kena ingat, hidayah bukan milik kita, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian, kita bersama dengan Robiza Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mulai. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan soalan. Ustaz, ya. bagaimana kita nak menghadapi sahabat yang bila kita baik, air kita ditutup, bila kita baik, air kita dibuka. Itu saja soalan saya. Baik, itu saja? Itu saja. Baik, terima kasih. Okey, silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Puan Robizan Abu Bakar yang bertanya soalan. Sebab saya tengok bahawa bila topik berkaitan kawan ni, semua orang ada kawan, semua orang ada sahabat. Bila ada sahabat ni, macam-macam. Kita tengok macam-macam masalah yang timbul kan. Dan ada juga sahabat, Masya Allah, yang sangat memberi inspirasi kepada kita, memberi kebaikan kepada kita. Kan? Jadi baik, dalam persoalan yang ditimbulkan oleh Puan Robizan tadi, ialah bagaimana seorang sahabat ni, waktu okey dia okey waktu tak okey aib kita dibuka. Ini bukan sahabat yang baik sebenarnya. Sahabat yang baik, dia akan menutupi keaiban saudara dia, kawan dia. Kan? Contoh, kalau kita lihat sebenarnya, balik kepada basic, balik kepada asas. Apa tujuan kita ni, hidup ni, ataupun hubungan kita di kalangan kita ni untuk apa? Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Nabi SAW membawa kasih sayang sebenarnya. Dan kasih sayang itu yang perlu ada dalam bersahabat. Ni kadang-kadang kita lupa. Perkara yang penting dalam bersahabat ini, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada kita adalah kasih sayang. Daripada kasih sayang itu akan datang persaudaraan. Di situ akan datang tolong-menolong, kerjasama. Di situ akan datang usaha untuk kita tidak mahu mengaibkan sahabat kita, saudara kita. Kita tak nak satu perkara yang tidak baik untuk dia. Sebagaimana kita tak suka
perkara yang tak baik berlaku pada kita. Kita tak suka aib kita dibuka. Maka begitulah juga sahabat kita. Jadi di atas dasar kasih sayang itulah yang akan membawa kita berfikir panjang untuk menjaga keharmonian persahabatan. Tetapi kalau kasih sayang itu tak ada, ini masalah. Dia berkawan tapi dia tak betul kasih sayang. Kalau tak ada kasih sayang, itulah ikut suka dia. Dia nak dengki ke, dia nak iri hati ke, nak hasad ke, dia nak buka aib ke, sebab tak ada kasih sayang. Kalau kita sayang pada seseorang, sanggup tak kita buka aib dia? Sebab kita tahu dia malu. Kita buka aib dia, dia malu. Jadi kalau kita sayang pada dia, kita tak akan buat macam tu. Kita akan hormat dia, kita akan lindungi aib dia. Tetapi kalaulah kita tak suka kat dia, ada perasaan tak puas hati, ada perasaan musuh dan seumpamanya, maka di situlah datang persoalan-persoalan yang tadi dah termasuk membuka aib dan sebagainya. Sebab itu asas utama balik yang kita sebut tadi, wujudkan balik kasih sayang. Kasih sayang itu sangat-sangat penting dan kasih sayang itulah merupakan prasyarat untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi yang akan kita cerita selepas ni lah. Okey, baik Ustaz. Kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita ada soalan di Facebook bersama dengan Jai Jai. Jika ramai sahabat kita yang berlainan bangsa dan agama, adakah jadi satu kewajipan untuk kita sampaikan keindahan Islam pada mereka? Bukan sebaliknya, yang mana kita pula terikut-ikut cara mereka berpakaian dan budaya mereka. Yang kedua, apa pula pandangan Ustaz? Ada yang lebih selesa bersahabat dengan berlainan jantina. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita Jai Jai yang bertanya di Facebook, iaitu ada dua isu. Yang pertama, bersahabat dengan berlainan bangsa dan agama. Baik, berlainan bangsa tu memang Allah Ta'ala jadikan, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu disebut dalam surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala yang menciptakan pelbagai keturunan, kabilah, ada pelbagai bangsa. Bangsa tu bukan daripada kita, ya. Kita bukan boleh pilih kita bangsa apa. Kan? Bila lahir tu sebagai Arab lah. Lahir sebagai Melayu lah. Tak boleh nak pilih aku tak nak jadi orang Melayu. Tak boleh. Sebab apa? Itu pilihan Allah Ta'ala kepada kita. Maka dengan sebab itu, tujuan untuk apa? Allah sebut dalam Quran, lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal di antara satu sama lain. Jadi memang bila kenal tu datanglah bersahabat tadi. Berlainan agama pula macam mana? Agama kita boleh pilih. Jadi kalaulah kita kawan, sahabat kita baik, subhanallah, nak minta tolong pun dia tolong. Kita tengah malam tayar pancit pukul 3 pagi, telefon hotline semua tak jawab. Kawan kita ni yang bukan Islam pun, tapi Masya Allah, dia pukul 3 datang tolong. Kita sayang tak pada dia? Sayang tak? Sure lah kita sayang, kan? Kalau kita sayang kita ni atas dunia saja ke? Sanggupkah kita lihat dia masuk neraka kalau dia kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah? Maka oleh kerana kita sayang pada dia, kita kena ajak dia kepada Islam. Masalah orang kita ni, minta maaf cakaplah, dia berkawan dengan non-Muslim 10 tahun, sepatah Islam pun dia tak bagi tahu kepada kawan tu. Soalnya Islam tu hak eksklusif diri dia. Seolahnya hak lain dia tak peduli kawan ni. Maknanya dia bukan sayang kawan dia, menyangkal begitu. Ini bukan bersahabat ni. Dia nak membiarkan kawan dia itu terjerumus ke dalam perkara-perkara yang membinasakan di hari akhirat semata-mata kerana tidak beriman, tidak mengucap dua kalimah syahadah. Maka ini menjadi kewajipan, tuan-tuan. Kewajipan untuk kita menyampaikan Islam, untuk menyampaikan keinginan Islam, dan secara tak langsung kita juga nak menunjukkan akhlak yang baik sebagai seorang Islam. Ni kita pun teruk kita sampaikan Islam pada dia,
Dia kata, hang pun teruk pada aku lagi. Kita tak mahu macam tu. Jadi di situ secara tak langsung dia juga bunyi dakwah kepada kita. Instead kita nak dakwah dia, kita dakwah diri kita, alhamdulillah. Itu pertama. Jadi itu menjadi satu kewajipan ya. Jangan abaikan tanggungjawab ini. Hidayah bukan milik kita, tapi kita kena sampaikan. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripadaku walau satu ayat. Ini merupakan arahan daripada Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, berkawan dengan berlainan jantina. Ni kena tengoklah. Bersahabat dengan berlainan jantina ni bukan tak boleh. Secara umumnya boleh, harus. Tetapi kalau bersahabat antara laki-laki dan perempuan, dia ada batas-batas pergaulan. Kita kena jaga. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, yang banyak membicarakan tentang bagaimana adab kita. Dalam surah An-Nur, iaitu qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qulil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakan kepada orang beriman laki-laki, jaga pandangan. Kan? Jaga kehormatan. Katakan kepada mukminat, wanita juga, jaga pandangan, jaga kehormatan. Jadi di situ, bila mana melibatkan hubungan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, dia ada batas-batas dia. Ni kadang-kadang macam tidak ada batas. Pergaulan yang melampaui had, batas yang sampai berpeluk-peluk, sampai ini sudah jatuh kepada perkara yang haram. Jadi sahabat nak dapat kebaikan, akhirnya dapat dosa. Dan ini satu perkara yang kita kena jaga, ada adab pergaulan kita antara laki-laki dan wanita. Wallahu a'lam. Sahabat kita di talian bersama dengan Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dai dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nurul Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Soalan saya, apakah panduan untuk mencari sahabat yang baik? Dan satu lagi, bagaimanakah seorang OKU tu nak mencari sahabat kerana susah nak mencari sahabat, merasa janggal dan tidak selesa, takut orang memandang hina kepadanya. So, komen Ustaz tentang bersahabat dengan OKU, macam itulah soalan saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Panduan. Baik, terima kasih kepada Nurul Hidayah di atas persoalan yang dikemukakan. Yang pertama tentang panduan bersahabat. Kita bersahabat ni adalah untuk susah senang bersamalah. Itu sahabat. Sebab tu maksud sahabat ni orang paling dekat dengan kita. Jadi maknanya dia sentiasa melazimi kita, sentiasa berdamping dengan kita. Jadi sahabat ni yang ingin kita sebut bahawa dalam keadaan apa sekalipun dia dapat memberi kebaikan dan kita bagi kebaikan kepada dia. Sebab itu sebagaimana hadis yang kita sebut daripada awal tadi yang kata Nabi SAW, khairul ashab indallah khairuhum li sahibi. Itu perkara yang kunci yang kita nak ambil. Khairul ashab indallah, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Ta'ala ialah khairuhum li sahibi. Sahabat yang memberi kebaikan kepada sahabat yang lain. Jadi kebaikan tu dalam pelbagai sudut lah, yang kita boleh, percakapan kita, perbuatan kita, kalau dia susah kita tolong, kan, give and take antara satu sama lain. Persoalan tentang OKU, orang kelainan upaya. So bagaimana kadang-kadang orang kelainan upaya ni dia rasa inferiority complex. Dia rasa macam rendah diri, aku tak layak nak kawan siapa-siapa, aku takut menyusahkan orang. Itu datang daripada perasaan kita, sangka buruk kita. Yang pertama, kita kena buang sangka buruk ini terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab ramai orang yang hati dia suci. Sebab dia melihat bila berkawan dengan orang, dengan kita, contohnya kita yang OKU contoh, ada sahabat-sahabat yang jujur, yang ikhlas, dia nak kawan dengan kita. Sebab apa? Sebab dia boleh tolong kita. Bila dia tolong kita, kita ni asbab untuk dia dapat pahala. Begitu. Macam orang yang berkawan dengan orang susah. Kita kadang-kadang nak kawan cari orang kaya, aku dapat tumpang dia. Itu tak kena begitu. Kawan siapa sahaja, termasuk orang susah, dan kita nampak, oh dia susah, bagus sebab apa? Dia menjadi asbab untuk kita dapat pahala yang sangat banyak. Kita tolong dia, kita sedekah dekat dia. Jadi maknanya begitu juga OKU yang kadang dia perlukan pada bantuan. Dia rasa rendah diri,
Kan? Itu biasa, perasaan normal. Tetapi ingatlah, yakinlah bahawa ramai yang ada sahabat-sahabat yang jujur, yang memang nak berkawan ikhlas, dia sanggup pula nak tolong. Sebab apa? Sebab setiap pertolongan itu dia akan mendapat ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan risau, jangan bimbang. Setiap apa yang berlaku itu memang ada hikmah dia yang Allah tetapkan untuk kita. Yang penting kita jujur, kita amanah dalam berkawan dan juga bersahabat, insya-Allah ianya akan mendatangkan kebaikan. Wallahu a'lam. Sahabat kita Izara Zulaika di Facebook nak tanya soalan, bagaimana hukumnya bersahabat hanya untuk kepentingan peribadi? Contohnya sentiasa memuji dan sentiasa memberi imbuhan hanya untuk kepentingan peribadi sahaja, Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan ini. Banyak juga ni rasanya yang macam ni. Persoalan yang berkaitan dengan semasa. Ada orang dia kawan ni, orang kata ada udang di sebelah mi tu kan. ada maknanya. Kalau dia tengok kawan ni, dia ada kepentingan peribadi. Dia pilih pula orang yang dapat bagi manfaat duniawi kepada dia. Kalau dia pilih orang yang dapat bagi manfaat ukhrawi, okey lagi. Kan? Tapi tak, yang ukhrawi tu dia tak tengok. Sedangkan Nabi SAW mengajar kepada kita bahawa la tusahib ila mu'mina, jangan berkawan melainkan orang yang beriman, supaya dapat memberi kebaikan ukhrawi kepada kita di sudut akhirat. Tetapi persoalan yang timbul ni, orang yang dia berkawan tu kerana nak dapat something habuan dunia. Dia puji Jack kawan tu pula senang, dia dapat something kan. Kalau nampak orang kata, bila orang manusia ni kadang diuji kan, kadang bila sampai tahap dia pun jatuh susah, dia berniaga bankrupt. Kalau orang jadi macam ni, kalau kawan bankrupt, lari lah dia, sebab dia tak dapat manfaat dah kan daripada apa yang dia nak. Maka ini kawan yang ataupun sahabat yang kita kata yang betul-betul bukan sahabat lah. Sahabat ni susah senang bersama, kita sebut tadi kan. Maka dengan sebab itu, orang hak dipuji pula janganlah syok sendiri, syok ya kan. Orang dipuji ni dia kena ingat bahawa dia layak dipuji ataupun tidak. Banyak dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pujian yang diberikan kepada dia. Sebab tu kadang saya teringat kepada seorang ulama nama dia Al-Jahiz yang meninggal tahun 255 Hijrah. Yang kata Al-Jahiz ni dia banyak menulis tentang kisah-kisah masyarakat. Kisah-kisah masyarakat, antaranya dia menulis tentang al-kadhibu bil-kadhibi, pembohongan dengan pembohongan. Maknanya orang hak puji bohong, orang yang berpura-pura seronok dipuji pun bohong, sama-sama bohong dia kata. Jadi akhirnya hidup secara berpura-pura. Akhirnya apa pun tak dapat. Menarik juga dalam kisah yang tajuk buku tu adalah Al-Bukhala. Tajuk buku yang ditulis oleh Al-Jahiz, yang banyak cerita-cerita yang dia menceritakan tentang itulah kehidupan masyarakat. Kadang dia bermuka-muka tetapi dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat, yang pentingnya sahabat kita ni bukan semata-mata di atas dunia. Sebab kehidupan kita ni ada matlamat. Kehidupan kita ni ada matlamatnya, iaitu untuk kita mendapat kebahagiaan dunia sampai akhirat. Sebagaimana doa yang paling banyak Nabi baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Maka dengan sebab itu, pastikan kita dapat kawan yang membawa kebaikan duniawi dan ukhrawi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita dah tamat dah di TV3 dan kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik fiqh, perbincangan berkaitan dengan bersahabat. Baik, para penonton sekalian, anda semua ada sahabat dan kita sayangkan sahabat kita. Kita nak teruskan pengajian kita pada hari ini dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook bersama dengan Kak Ju Zabidi. Kematian orang yang berharga seperti sahabat akan meninggalkan kesedihan di hati.
bagaimanakah cara untuk menghargai sahabat yang telah meninggal dunia? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik. Baik, terima kasih kepada sahabat kita di Facebook yang bertanya Kak Ju Zabidi, ya, iaitu tentang sahabat yang meninggal dunia. Baik tuan-tuan, kadang-kadang memang kita mempunyai seorang sahabat yang kita sayang pada dia, dan umurnya tak panjang, dia telah pergi lebih dahulu daripada kita. Jadi tanda kasih sayang kita kepada dia, dan kalau kita nak bertemu dia di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana, apa yang boleh kita buat, iaitu antaranya ialah kita memperbanyakkan doa kepadanya. Insya-Allah doa seorang sahabat kepada sahabatnya akan sampai kepadanya, pahalanya, ganjarannya akan sampai. Jadi apa-apa juga perkara baik yang kita buat, boleh kita niatkan juga kepada sahabat kita itu, insya-Allah ianya akan memberi kebaikan. Bukan begitu, bukan sekadar itu sahaja. Dalam bersahabat juga, satu perkara yang saya nak tekankan juga ialah kita berdoa kepada sahabat kita dalam keadaan dia tak tahu. Bukan doa depan dia. Doa depan dia kadang-kadang tak ikhlas sangat pun kan. Ni kawan kita tak tahu pun, yang kita berdoa kepada dia, yang disebut sebagai doa an zahril ghaib. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al malak walaka bimithl. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata tiadalah seorang hamba muslim itu yang berdoa kepada sahabatnya tanpa pengetahuan sahabatnya itu, melainkan malaikat akan berdoa kepada orang yang berdoa itu. Maknanya kita berdoa pun dapat juga walaka bimithl, dan kamu juga akan dapat kebaikan di atas doa yang kamu doa tersebut. Jadi kita doa pada sahabat kita, kita juga dapat, maknanya refleksnya balik kepada kita, sama ada sahabat-sahabat kita itu masih hidup maupun sahabat kita meninggal dunia. Apatah lagi da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Disebut dalam hadis juga bahawa doa kita kepada saudara kita dalam keadaan yang dia tidak mengetahuinya, mana kita doa sungguh ikhlas kepadanya, maka itu juga doa itu mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat kita di talian Ustaz bersama dengan Saiful Bahari Abdul Ghani daripada Bayan Baru, Pulau Pinang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan tuan. Apakah layak dipanggil sahabat atau kita bersahabat dengan orang yang mengapi-apikan persengketaan, kata persengketaan yang sedikit sajalah masalah kan. Jadi dia mengapi-apikan, dia kadang-kadang dia lagak, dia salah-salah mendamaikan dan untuk menasihat, tapi dia sanggup sampai mengheboh-hebohkan lah di media sosial. Yang itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapi-apikan. Baik. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya soalan, iaitu yang seorang kawan yang dia suka mengapi-apikan. Jadi nak bagi hak benda kecil tu bertambah besar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat persoalan ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la yadkhulul jannah namam. Tak masuk syurga orang jadi batu api ni, kena ingat. Tak masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia menimbulkan lagi permusuhan. Sedangkan konsep yang Allah Ta'ala beri kepada kita, Allah sebut innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum, iaitu orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudara kamu. Bukan nak menambahkan lagi minyak pada api, bukan begitu. Sebab itu kalau kita melihat para salafus salih menyatakan bahawa mencari rakan, mencari kawan ini menyatakan bahawa ialah mereka yang dapat yaktum sirraka, yang menutup rahsia kamu, yastur aibaka, yang menutup keaiban kamu, yakun ma'aka fin nawaib, akan sentiasa bersama kamu ketika mana kamu berada dalam kesusahan, yanshur hasanatika, yang menyebarluaskan kebaikan-kebaikan kamu, yatwi sayiatika, dan dia menutup segala kejahatan-kejahatan kamu, maknanya menyembunyikan, dia tak menyebarluaskan. Falau lam takun hadha fa'alaika binafsik. Kalaulah kamu tak jumpa orang macam ni,
Kamu duduk seorang lah, tak payah kawan dengan dia. Itu soalan gitu. Ini kata para ulama salafus salih. Tambah-tambah kalau suka mengapi-ngapikan ini bukan nak menutup keaiban, nak membuka keaiban lagi, nak menimbulkan lagi permusuhan. Ini sesuatu perkara yang kena tidak sepatutnya berlaku lah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, sahabat kita Nur Asyikin. Soalan saya, bolehkah kita bersahabat dengan orang yang telah memalukan kita dan menjatuhkan air muka kita di hadapan orang ramai sedangkan dia pernah bersahabat baik dengan kita sebelum ini Ustaz? Baik, terima kasih kepada yang bertanya, sahabat kita bertanya. Kadang-kadang ada orang ni dia baik dengan kita sampai satu peringkat tiba-tiba ada clash. Mungkin ada sebab-sebab tertentu lah. Kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan tertentu. Sebab tu kita sebut daripada awal tadi bahawa bila terhakisnya kasih sayang, maka itulah akan menyebabkan berlakunya permusuhan dan pergaduhan. Selama ni sebab apa baik? Sebab dia sayang. Tapi bila datangnya rasa tak puas hati, dia akan membibitkan keluarnya rasa kebencian, maka di situlah akan menyebabkan berlakunya permusuhan tadi sampai menjatuhkan air muka dan seumpamanya. Maka dia ada dua pilihan. Yang pertama sekali ialah dia kembali. Mungkin kadang-kadang dia tak perasan dan kita sangka baik dulu, mungkin dia tak perasan, dia duk ingat benda tu okey, rupanya bagi kita tak okey, kita cakap dengan elok-elok dengan dia kan. Jadi insya-Allah kalau kawan yang pernah bersahabat lama ni rasa tak ada masalah untuk kita selotok dengan dia, kita bagi tahu dengan dia. Moga-moga maknanya benda itu dapat diselesaikan dan kita kiambang bertaut semula. Oh, itu dia. Baik Ustaz. Sahabat kita di talian, Yati Syarif daripada Shah Alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimanakah jika kita memilih sahabat yang sekufu? Maksud saya, yang sama taraf dengan kita, sekiranya kita B40, kita mengelakkan untuk kawan dengan T20 atau M20 sebab mengelakkan rasa rendah diri, dan kita akan membandingkan kesenangan mereka, kekayaan mereka, dan kita akan rasa rendah diri. Jadi, apakah pandangan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekufu Ustaz. Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Jadi maknanya kalau kita melihatnya kepada sahabat-sahabat kawan-kawan ni, dia mestikah ada level yang sama? Oh, dia ni ada kedudukan lebih sikit. Oh, dia ni kurang sikit. Oh, dia ni golongan B40. Oh, aku T20. Oh, tak sama. Dia tidak begitu. Sebab apa? Sebab inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Tak kisahlah status dia apa, duit dia banyak ke, pangkat dia tinggi ke, dia orang susah ke, dia orang senang ke, perkara itu sementara aja atas dunia. Sebaliknya ia merupakan ujian. Nikmat tu ujian, kesusahan itu ujian, semuanya ujian. Maka dengan sebab itu yang pentingnya kita berkawan dengan seseorang yang boleh membawa kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sepatutnya. Tak kisahlah status dia dalam masyarakat bagaimana. Sebab itu para ulama salafus salih antaranya yang pernah berpesan kepada anak mereka, ya bunai, dia kata, wahai anakku, la tusahib illa rajulain. Jangan kamu berkawan kecuali dua orang. Dua golongan. Yang pertama, rajulun tata'allamu minhu ma yanfa'uka min umuri dinika. Seseorang yang kamu belajar daripadanya yang boleh memberi manfaat kepada kamu daripada urusan agama kamu. Itu pertama. Yang kedua, wa rajulun tu'allimuhu syai'an min umuri dinihi. Seseorang yang kamu boleh mengajar dia sesuatu berkaitan dengan agamanya, fa yataqabbal minka, dan dia boleh terima daripada kamu. Sama ada kita belajar daripada dia, dia belajar daripada kita. Wa thalith uhrub minhu. Kalau tak ada, yang ketiga, lari hai dah. Tak perlu kawan. Jadi itu para ulama salafus salih berpesan kepada anak mereka begitu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita ada pemanggil talian bersama dengan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian? Okey, mungkin belum bersedia lagi Ustaz. Assalamualaikum. Dah bersedia dah. Silakan. Okey. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Kak Iyat nak tanya soalan, terlebih dahulu Kak Iyat nak kongsi pengalaman Kak Iyat lah. Masa suami berada di ICU dan doktor kata tak ada harapan, tanpa Kak Iyat ketahui, Masjid Tasik Puteri buat solat hajat untuk suami Kak Iyat. Jadi Kak Iyat rasa sangat haru sangat sebab kita tak sangka sebab kita sekadar memang ada dalam grup tu kan Ustaz kan. Dan lagi satu baru-baru ni macam kawan-kawan Kak Iyat pun diuji dengan COVID.
Dalam ICU juga kita buat Google Meet, kita baca Yasin dan kita memang berdoa sungguh-sungguh Ustaz. Jadi kadang kita ucapkan, hanya Allah yang membalas kebaikan tu Ustaz. Tapi sedang Kak Yat Ustaz, Kak Yat nak tanya, kenapa kadang kita mudah terasa hati dengan orang yang rapat dengan kita Ustaz? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Yat yang bertanya soalan dan juga memberikan pengalaman sahabat-sahabat dunia akhiratnya, yang mana terutama di masjid-masjid, di surau-surau. Memang kalau biasa kita datang masjid, bila tak datang 2-3 hari, mereka akan tertanya, mana dia ni, sahabat kita ni, tiba-tiba dengar cerita dia sakit. Maka pada ketika itulah masing-masing atas rasa tanggungjawab, bukan sekadar nak ziarah, dia akan ziarah dan dia akan berdoa. Kalau tak ada ziarah kerana kadang-kadang keadaan tak mengizinkan, dia akan berdoa, buat solat hajat dan sebagainya. Inilah sahabat sebenarnya yang akan sentiasa bersama kita di waktu senang dan juga waktu susah. Cuma persoalan Kak Yat tadi, kadang-kadang kita kalau sahabat rapat sangat, cepat kita berasa hati. Itu biasa, normal sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila mana sahabat kita rapat, jadi kalau boleh kita tak nak ada sikit pun clash, atau ada sikit pun benda yang kita tak puas hati, itu biasa. Tetapi kita kena ada sifat saling memaafkan. Sebab kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, setiap manusia itu melakukan kesilapan dan kesalahan. Kita tak dapat lari daripada kesalahan dan juga kesilapan. Jadi saling memaafkan, insya-Allah dia akan menguatkan lagi hubungan antara sahabat. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tempat yang paling seronok berkawan waktu bila Ustaz? Waktu di sekolah lah Ustaz. Dia ada kawan BFF. Aku tak nak kawan kau. Wah, dia macam tu. Jadi seronok bila mana anak-anak kita mula untuk berkawan di sekolah lagi. Jadi ada satu soalan di Facebook ni Ustaz. Dia nak tanya berkaitan dengan satu perkara. Adi Muhammad, apakah hukum jika berkawan dengan seorang lelaki yang berpakaian wanita atau sebaliknya, dan kita tak pernah menasihatinya kerana tak nak diambil hati? Macam mana Ustaz? Baik-baik. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Kita boleh tak kawan dengan seorang lelaki tapi berpakaian wanita? Sebab memang bila mana lelaki dia berperwatakan wanita, maka dia memang salah, tetap salah walaupun dia kawan kita. Kerana hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihi min ar-rijal bin nisa wal mutashabbihat min nisa bil rijal. Rasulullah laknat laki-laki yang menyerupai atau meniru perwatakan perempuan dan sebaliknya perempuan meniru perwatakan laki-laki. Itu mendapat laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kawan kita sayang pada dia tak? Kita sayang sebab kita kawan lama. Kalau kita sayang, ini merupakan satu benda kemungkaran. Kalau kita sayang, kalau sahabat sejati, kita akan tegur dia. Kita akan bagi tahu dia. Kalau sahabat yang tidak sejati, kita biarlah dia nak buat dosa ke, dia tak nak solat ke, dia tak nak tutup aurat ke, dia nak jadi lelaki perempuan, itu dia punya pasal. Itu maknanya itu bukan sahabat sejati. Sebab apa? Sebab kita tahu benda salah is salah. Apatah lagi Nabi sebut mar'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Siapa yang lihat mungkar, dia kena ubah dengan kemampuan yang dia ada. Ini kawan kita, paling tidak kita boleh bersuara, kita kena menyatakan. Itu kalau kita sayang kat dia lah. Kecuali kalau kita tak sayang kat dia, memang kita akan biarlah dia akan terus hanyut dalam keadaan yang seumpama itu. Jadi maknanya kita anggap kalau kita ni sebagai doktor lah, dia orang sakit datang, jadi kita nak hilangkan penyakit atau kita nak hilangkan pesakit? Kita nak hilangkan penyakit, bukan nak hilangkan pesakit. Kawan kita nak, kau boleh nak kawan lagi dengan dia. Jadi kita nak buang penyakit yang ada pada dia. Tetapi kalau kita berkawan dengan dia, tiba-tiba kita menjadi dengan ikut dia, itu jangan. Kalau macam tu kita kena avoid lah. Kita kena hindarkan diri. Itu. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz. Sahabat kita Azizah
Jamaluddin, soalan ini cukup menarik Ustaz. Dalam dunia maya hari ini, bersahabat bukan sahaja secara bersemuka tetapi juga di dalam maya. Kadang bersahabat di maya lebih mesra, sedangkan jiran sebelah rumah pun susah nak bertegur sapa ni Ustaz. Baik, terima kasih. Yang kawan di maya mesra itu okey, itu tidak ada objection, tidak ada masalah. Tapi tak bertegur sapa dengan jiran, itu ada masalah. Kan? Sebab apa? Sebab jiran ni orang yang juga dititik beratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu ka'annahu saywarithu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata bahawa Jibril sentiasa mengingatkan aku tentang jiran, sehingga kan aku menyangka seolah jiran ni macam adik-beradik ni, boleh waris harta pusaka. Seolah begitu. Punyalah dipesan sungguh-sungguh tentang jiran. Maka kena bertegur sapalah. Di antara hak kewajipan kita dengan sahabat, dengan jiran adalah untuk kita bertegur sapa. Bahkan itu juga prasyarat untuk kita masuk syurga. Macam Nabi sebut, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tak boleh masuk syurga hingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu tidak dianggap beriman sehingga kamu berkasih sayang sesama kamu. Awala adullukum alai syai'in law fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak aku tunjukkan pada kamu, kata Nabi, satu perkara kalau kamu buat boleh mendatangkan kasih sayang antara kamu. Afsyus salam bainakum. Tebarkanlah ucapan salam. Itu yang kata tegur sapa. Maka bertegur sapa, ucapkan salam itu satu kewajipan untuk mendapat kasih sayang. Dan kasih sayang itu prasyarat keimanan, dan keimanan itu prasyarat kepada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Ustaz pasti ada kawan baik Ustaz. Kan? Dan mungkin Ustaz boleh cerita sikitlah pengalaman Ustaz bersama dengan kawan baik, dan apakah orang kata pengorbanan hebat kawan baik Ustaz yang sampai terkesan sampai sekarang ni Ustaz. Baik, kawan saya, kawan baik ramai, dan ada pun yang saya masih ingat yang sudah pun meninggal dunia. Dan bila dia meninggal dunia oleh kerana rapatnya saya dengan dia sama peringkat di universiti kan, peringkat sekolah, memang baik. Sehingga kan sampai sekarang pun bila saya teringat, saya akan menitipkan doa untuk dia. Sebab apa? Sebab kita terasa kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Sebab itu kalau kita lihat bahawa apabila kita melakukan kebaikan pada seseorang, maka kita tak akan rugi selama-lamanya. Orang itu akan ingat kita sampai bila-bila. Dan kalau kita tiada pun, doa-doa daripada dia akan sampai kepada kita. Itu yang mahal Ustaz. Itu mahal, ya. Baik, sahabat kita di Facebook nak tanya satu soalan, bagaimana untuk melatih dan mendidik anak-anak dalam memilih sahabat yang membawa kebaikan di samping tidak mengabaikan sahabat yang membawa kelalaian Ustaz? Ya, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Dia memang para ulama sebut mujalasatus salihin lah, iaitu berkawan, bersahabat dengan orang baik itu sangat penting. Memilih kawan sangat penting. Kita sebagai ibu bapa, kita kena pilih siasat kawan untuk anak-anak kita. Kita boleh cek, kita boleh tengok. Kita jangan biarkan dia berkawan dengan sesiapa saja. Kita takutlah pada hari ini kalau berkawan dengan kaki dadah, lama-lama dia isap dadah. Kita kena ingat benda perkara seumpama itu. Jadi kita kena pastikan siapa kawan anak-anak kita. Sebab itu kalau kita lihat apa yang disebut oleh Ibn Qayyim, dia kata apa? Mujalasatus salihin tahuluka min sittatin ila sittah. Berdamping, berkawan dengan orang saleh, orang baik, akan memindahkan kamu dari 6 perkara kepada 6. Apa dia? Yang pertama, minasyakki ilal yaqin. Daripada syak kepada yakin. Itu pertama. Yang kedua, umina riya ilal ikhlas. Daripada riya kepada ikhlas. Itu kawan yang baik. Kita dapat berpindah daripada riya ke ikhlas. Yang ketiga, minal ghaflati ila dzikr. Daripada ghaflah. Ghaflah ni lalai kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, minal raghbah fid dunya ila raghbah fil akhirah. Daripada kesukaan pada dunia semata-mata bertukar kepada kesukaan kepada akhirat. Dan yang kelima, wa minal kibir ila tawadhu, daripada sifat sombong, bongkak, takabur kepada sifat merendah diri, sifat tawadhu. Dan yang keenam, wa min su'in niyah ila nasihah, daripada niat yang buruk kepada nasihat, menasihati ke arah kebaikan. Itu 6 tips kepada para penonton yang mungkin dapat catat apa yang Ustaz tulis tadi, boleh tulis di Facebook dan dapat kongsikan dengan kawan-kawan lain. Betul Ustaz? Ya. Baiklah, kita nak dengar Ustaz, di hujung-hujung siaran kita ni mungkin ada 3 pelajaran yang dapat kita bawa balik dan kita amalkan bersama dengan para penonton kita di rumah sana Ustaz.
Baik, terima kasih. Kita dah sampai kepada penghujung. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil, yang pertamanya ialah kita hendaklah bersahabat dengan sahabat yang boleh membawa kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Yang keduanya, kita hendaklah mendoakan sahabat, dan insya-Allah bila kita mendoakan kepada dia tanpa pengetahuan dia, kita juga akan mendapat doa dari malaikat kepada kita. Dan juga sahabat hendaklah bukan fokus di dunia saja, tapi sampai ke akhirat yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat-sahabat di hari akhirat masing-masing bergaduh, musuh, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang disebut oleh Imam At-Tabari bahawa orang yang bersahabat atas dunia kerana maksiat, bukan kerana Allah, di akhirat esok dia akan berpecah, dia akan bermusuh. Kecuali yang bersahabat atas dunia ini di atas dasar takwa, maka dia akan mendapat kebaikan sampai ke hari akhirat. Saya nak tutup dengan kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Umar kata, ma'u'tiyal 'abdu ba'da al-islam ni'mah khairan min akhin salih. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seseorang hamba itu, pada manusia itu, satu nikmat selepas Islam, satu nikmat lebih baik, melainkan saudara yang saleh, sahabat yang saleh. Wallahu ta'ala alam. Okey, pada penonton, ada tak yang nak kawan dengan saya? Saya nak kawan dengan orang soleh, penonton-penonton kita di rumah sana. Boleh tak? Okey, terima kasih kepada para penonton, dan kita dah berada di Aisyah Ustaz. Mungkin Ustaz boleh mengimamkan bacaan doa kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمس على شهادتي في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Prof Madya Dr. Muhammad Syukri Osman atas penjelasan topik sahabat kita pada hari ini. Esok kita ada topik yang menarik dalam bab sirah, iaitu lelaki pertama yang syahid, bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali dan moderator Da'i Hakim. Para penonton, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Kita akan dibangkitkan di hari akhirat kita dengan siapa yang kita berkawan. Saya Daya Aiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah.